Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kali ni dengan topik tanah dan geran tanah. Okey, selepas sahaja PKPB diumumkan, kami mula kembali bekerja dengan mengamalkan SOP dan juga new norm. Kemudian kami mula menerima panggilan-panggilan daripada pemilik-pemilik tanah. Apa yang menjadi kelucuan sebenarnya apabila ada pemilik yang bertanya, Puan, kenapa geran rumah saya tertulis hak milik sementara, sedangkan setahu saya lah Puan, geran saya ni berstatus freehold ataupun berstatus kekal. Kenapa pula ditulis hak milik sementara? Saya rasa geran ni salah lah Puan. Okey, situasi yang saya ceritakan sebentar tadi itu bukan situasi yang janggal buat kami. Bukan pertama kali, bukan kedua kali, tapi banyak kali sebenarnya. Maknanya apa yang saya boleh simpulkan, bukan seorang tapi ramai lagi yang dekat luar sana sebenarnya tak tahu apa itu tanah, apa itu geran tanah. Sama ada tak tahu ataupun kurang faham ataupun tidak diberi pendedahan. Jadi saya harap video pada kali ini sedikit sebanyak membantu anda untuk memahami apa itu tanah dan juga geran tanah. Okey, di video kali ini saya sediakan 8 fakta penting tentang tanah dan hak milik tanah supaya anda tak perlu nak panik lagi. Anda boleh sebarkan kepada yang lain biar ramai dapat tahu pasal tanah dan hak milik tanah. So yang pertama, tanah pada mulanya dimiliki oleh kerajaan negeri. Kemudian kerajaan negeri melupuskan tanah tersebut kepada pemilik tanah yang mana namanya nanti akan dicatatkan di dalam hak milik tanah. Hak milik tanah tu adalah geran tanah. Dan pemilik tanah yang saya maksudkan tadi tu boleh jadi individu ataupun boleh jadi juga badan-badan yang tertentu. Kerajaan negeri tadi memberikan tanah kepada pemilik hartanah sama ada selama-lamanya ataupun dalam tempoh tertentu. Itu yang jadi pajakan tadi tu. Okey, sebagai balasan apa yang pemilik tanah tadi kena bagi kepada kerajaan negeri? Kerajaan negeri dah bagi tanah, so apa yang you all kena buat adalah bayarlah cukai tanah dan patuh kepada syarat-syarat dan sekatan-sekatan yang diberikan oleh kerajaan negeri. Biasanya syarat-syarat tu, sekatan-sekatan tadi tu akan dicatatkan di dalam geran hartanah ataupun hak milik tanah. Fakta yang kedua, hak milik tanah atau geran tanah merupakan bukti kepada pemilikan tanah yang diberikan oleh kerajaan negeri kepada pemilik tanah tadi. Okey, so yang pasti apa yang ada di dalam geran tanah? So siapa pemilik tanah, tanah mana yang dimiliki, jumlah cukai tahunan yang perlu dibayar oleh pemilik tanah sebagai balasan kepada pemberian hartanah oleh kerajaan negeri. Kemudian ada syarat-syarat dan sekatan-sekatan yang perlu dipatuhi oleh pemilik-pemilik tanah. Dan of course akan ada rekod-rekod pemilik tanah yang terdahulu jika ada lah. Dan kemudian ada juga yang terakhirlah menunjukkan bebanan-bebanan yang ada di dalam geran tanah. Contohnya apa? Contohnya caveat, ada gadaian dan lain-lain yang berkaitan lah. Hak milik tanah diberikan dalam 2 fasa untuk memudahkan kefahaman lah. So fasa yang pertama adalah hak milik sementara dan fasa yang kedua adalah hak milik tetap. So akan keluar hak milik sementara dulu dan kemudian barulah keluar hak milik tetap. Hak milik sementara yang dipersoalkan oleh puan yang bertanya kita tadi di awal tadi adalah sebenarnya sementara menunggu tanah untuk diukur halus. So bukanlah bermaksud dia memiliki tanah tersebut sementara sahaja, bukan begitu. So bermaksud sementara sebab apa? Sebab akan keluar hak milik tetap yang menggantikan hak milik sementara tersebut. So hak milik tetap akan dikeluarkan bila selepas tanah diukur halus. So fasa kedua
iaitu hak milik tetap akan dikeluarkan menggantikan hak milik sementara setelah selesai kerja-kerja tanah, tanda-tanda sempadan ditanam dan pelan tanah pun diperakukan. So dah tak ada, selepas tu dah tak adalah hak milik sementara dah, dia akan jadi hak milik tetap, dia akan ada nama lain. So jangan risau, jangan panik. Poin yang keempat, hak milik tanah didaftarkan di 2 tempat. Okey, di mana? Di pejabat pendaftar hak milik ataupun di pejabat tanah dan daerah. Pendaftar hak milik ni dia cuma ada satu saja di setiap negeri. Contohnya macam kalau di Selangor ni terletak di mana? Di bangunan SUK Shah Alam. Dan kalau pejabat tanah dan daerah ni, setiap daerah tu akan ada pejabat tanah dan daerah. So contohnya kalau daerah Petaling, so kita ada pejabat tanah dan daerah Petaling. Dan kalau daerah Kelang, so kita ada pejabat tanah dan daerah Kelang. Kalau daerah Kuala Selangor, so kita ada pejabat tanah dan daerah Kuala Selangor. Okay. Fakta yang kelima, kita kembali kepada hak milik sementara tadi. Hak milik sementara dikeluarkan untuk mengesahkan pemilikan tanah daripada kerajaan negeri oleh pemilik tanah. Tapi hak milik sementara tu pun tak bermaksud kita tidak boleh melakukan apa-apa urusan. Kita masih boleh memindah milik tanah, menggadaikan tanah, memajakkan tanah sebelum hak milik tetap tadi dikeluarkan. Cuma hak milik sementara ni dia tak boleh pecah sempadan, tak boleh dipecah bahagi ataupun di amalgamate dengan tanah lain. Yang itu tak boleh. Yang itu di tahap hak milik tetap nanti tu. Yang keenam, hak milik sementara sama ada leasehold ataupun freehold, jika didaftarkan di pendaftar hak milik akan dikenali sebagai HSD. Okey, tapi hak milik sementara sama ada freehold ataupun leasehold dikeluarkan oleh pejabat tanah dan pendaftar akan dikenali sebagai HSM. Fakta ketujuh dan ke-8 saya akan gabungkan sekali dan saya akan terangkan kepada anda semua menggunakan gambar raja yang dapat anda lihat sekarang ni. Untuk geran yang dikeluarkan oleh pendaftar hak milik tanah berstatus freehold, hak milik sementaranya dikenali sebagai HSD dan hak milik tetapnya akan dikenali sebagai grant. Okey, untuk geran yang dikeluarkan oleh pendaftar hak milik tanah berstatus leasehold pula, hak milik sementaranya dikenali sebagai HSD dan hak milik tetapnya dikenali sebagai pajakan negeri atau akronimnya PN. Okey, habis pendaftar hak milik, sekarang kita pergi pula kepada pejabat tanah dan daerah. Untuk geran yang dikeluarkan oleh pejabat tanah dan daerah berstatus freehold, hak milik sementaranya dikenali sebagai HSM dan hak milik tetapnya nanti dikenali sebagai grant mukim. Dan akhir sekali, untuk geran yang dikeluarkan oleh pejabat tanah dan daerah berstatus leasehold, hak milik sementaranya dikenali sebagai HSM dan bila hak milik tetapnya keluar nanti akan dikenali sebagai PM ataupun pajakan mukim. Okey, itu saja untuk kali ini berkenaan dengan tanah dan hak milik tanah. Saya harap anda semua tidak bosan dengan video-video kami. Saya harap dapat berjumpa puan-puan semua di video yang akan datang. So jangan lupa, jika anda rasa video ini bermanfaat, sharekan, like, follow dan subscribe YouTube kami biar ramai lagi dapat manfaat. Satu lagi, jangan lupa like dan follow official Facebook page kami, HSK Law Firm dan juga SSP Community. Kami sangat-sangat berharap sebenarnya kami dapat memberikan dan berkongsi banyak lagi ilmu kepada anda semua. So itu saja, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.